Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dulu siaplah bilik tetamu. Uh, Dulu bilik ini saya gunakan untuk buat rawatan sebelum berpindah ke klinik saya yang baru di dekat dengan MRSM Berseri. Ini saya nak bawa masuk. Sebenarnya bilik ini akan jadikan bilik tetamu dan juga tempat koleksi sikit-sikit lah. Koleksi batu-batu permata sayang. Ini labradorite, blue quartz, green obsidian, red obsidian, rose quartz, virus, blue green opal, blue obsidian, pyrite, azurite yang ramai kata black diamond tu, pyrite, tourmaline, green opal, topaz, yellow topaz, chrysoprase, ini garnet, ini iron manganese, ini batu delima, ruby. Tapi bila dia melekat di batu-batu lain yang ataupun fluoride hijau ni, dia keseluruhan batu ini kita tak panggil sebagai ruby lagi lah. Dia ada spesifik name, saya dah lupa dah. Tapi kalau ini ruby, kalau dia embedded tertanam dalam batu ini, dia bukan ruby. Dia ada satu nama khusus. Alright, ini quartz, ini phosphor, ya, bila malam dia jadi warna hijau. Ini lapis lazuli, ini fosil, ini shamdanite pink, ini shamdanite, ini fluorite, ya, green fluorite, ini obsidian. Ini kategori batu akik lah. Batu akik. Ini type busi, ini akik. Ini red jasper. Ini akik carnelian. Dia panggil red baron. Ini red jasper. Ini embedded agate. Yang menyebabkan terjadinya jalur-jalur pada batu akik ini adalah disebabkan dua chemical yang terdapat dalam dia, iaitu dendritic gas dan gas silicic oxide. Ini green fluoride, ini akik, ini shamdanite, ini juga akik, ini koleksi, ini quartz daripada Gunung Jerai, ini tiger eye yang besar, ini fluoride, ini smoky quartz, ini yang saya ambil di kampung saya lah, di Pulau Pinang. Ini smoky, ini juga smoky quartz. Saja belanja gambar ini. Ini bahagian koleksi amber. Ini jenis-jenis amber. Ini blue amber. Ini yellow amber, ya, green amber. Ini yellow amber. Ini red amber daripada Pulau Sumatera. Ini black amber. Ini amber daripada Hadramaut, daripada Yaman. Ini amber lagi. Ini fosil lah. Fosil tanduk binatang. Ini fosil marjan dalam surah Ar-Rahman yang sebut lu'lu'i wal marjan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman ini menceritakan mengenai lu'lu' itu mutiara, marjan itu batu inilah. Ini fosil geraham badak. Ini tulang rusuk kaki gajah.
Ini tulang kering gajah memot ya, yang kami ambil di Solo. Ya, ini tulang kering gajah memot ya. Ini ambil sendiri ya. Ketika kita buat ekskavasi dengan Jabatan Geologi di Solo. Ini fosil berusia 250 juta tahun yang ditemui di Perlis. Ini ulat dalam batu di koral. Ini saya ambil di Papua. Yang dia punya ibu ni adalah koral batu karang. Ini ulat, tinggal dia punya sarung dia. Okey, banyak ni macam ini semua macam-macam lah. Ini saya ambil ini batu lava gunung berapi. Ini adalah nibong nibong buluh menjadi batu. Fosil nibong. Ini adalah sagu yang kita dapat dari dalam pokok rumbia. Dia sebenarnya dia seketul, tapi saya bahagi dua dengan kawan yang jumpa tu. Sagu rumbia. Dan ini semua korel-korel pun macam-macam lah. Yang nampak di atas tu ialah fosil kayu Perlis berusia 250 juta tahun yang masuk dalam metro tempoh hari. Ini adalah batang betik kayu ya, fosil dalam teras daripada pokok betik. Ini pyrite. Dia macam emas tu. Ini dan ini dan ini adalah fosil kayu yang saya ambil di permakaman dekat satu kawasan makam seorang wali Allah perempuan yang terkenal masyhur, iaitu Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ketika saya di Mesir dahulu. Ini dia fosil kayu Okey. Ini fosil kayu yang kita hantar ke Brunei. Ini fosil batang pokok nibong. Ini batang pokok pisang yang menjadi batu. Ya. Ini adalah batang buluh yang mengerah menjadi batu kerana terawet dengan lava gunung berapi. Ini adalah perdu ubi pokok pisang. Manakala ini batang dia, pokok pisang. Ini amber menjadi batu. Ini buah kelapa tuan-tuan. Buah kelapa memang menjadi batu, lihat nampak tak dia ada orak 3 ni. Nampak ada mata 2 dan mulut Ini yang menjadi batu. Ini juga adalah fosil daripada tulang kering gajah memot gajah yang besar tu, yang kami ambil di Solo, di Sanggiran Solo. Dan macam-macam lagi lah. Itu adalah ubi ubi menjadi batu. Ada sikit lagi, ada banyak lagi. Tempat ni baru siap. Di dalam ni ada beberapa koleksi lah, yang banyak lagi yang saya belum masukkan di dalam almari khusus ini, adalah barang-barang yang sukar ditemui lah. Ini adalah kain kiswah 400 tahun dulu yang terdapat di dalam Kaabah, yang saya dapat daripada seseorang. Ini adalah kain kelabu Kaabah yang asli yang saya dapat di Brunei. Saya buat dalam frame ni. Ini adalah batu tempat Nabi Allah Musa naik munajat untuk melihat Allah di Bukit Tursina. Ini pun sama yang bila Allah pancarkan ke Bukit Tursina tu, Bukit Tursina pecah. Ini juga batu daripada Bukit Tursina, tempat Nabi Allah Musa. Ini adalah kayu yang sama digunakan untuk membuat alang Kaabah yang ada sekarang ni lah. Tapi ini yang masa mereka ganti baru. Tapi ini bukan yang kita ambil di dalam Kaabah tu, tapi ini spesies yang sama.
Okey. Inilah batu-batu daripada di tempat di Mekah, bukan tanah haram ya, tanah halal tempat kita niat, iaitu di kawasan bukit tempat kita memasang niat, miqat niat kita, iaitu tempat yang Rasulullah membuat perjanjian Hudaibiyah ya. Ini adalah batu-batu daripada bukit Hudaibiyah, Mekah. Inilah fosil-fosil kayu yang berusia 250 juta tahun. Nama saintifiknya adalah Calamates. Nama lagi ya. Ini semua dia lah. Dan insyaAllah kita akan penuhi almari ini dengan barang-barang yang rare. Dan di sini ada satu kitab terawal ya, yang ditulis oleh ilmuwan Islam dalam batu permata. Untuk makluman, orang yang pertama membuat penulisan mengenai batu permata ini bukan orang putih, tapi adalah orang Islam. Jadi kitab ni saya dapat ketika saya di Mesir dahulu. Kitab ni bertajuk Al-Jawahir wa Sifatuha. Jawahir itu maksudnya batu permata, wa Sifatuha maknanya batu permata dan ciri-cirinya. Kalau orang putih ni panggil gems and characteristic lah. Macam buku ni ada terlampau uzur sangat ya. Saya dapat buku ni ketika di Mesir dahulu. Ini ciri-ciri dia. Kalau kita kata orang putih yang mula tulis buku ni, buku mengenai batu permata, bukan. Ini dia. Sebenarnya orang Islam yang mula-mula menulis buku ini. Buku ni dah uzur. Cuma kita belum merawat. Ini memang satu semangat baru lah ya, untuk ahli-ahli batu permata. Buku ni ada dekat saya lah. Jadi tuan-tuan semua, ingatlah ya, yang mula-mula menulis buku batu permata ni adalah orang cendekiawan Islam, bukan orang putih. Ni semua ada pada dalam simpanan saya sekarang. Daripada sinilah banyak ilmu-ilmu batu permata saya ni. Cuba kita akan rawat dengan elok dan bubuh ubat gegat dalam. Bagi yang berminat bolehlah datang ke tempat saya ni, insya-Allah. Sekian, inilah saya bawa dulu tempat rawatan saya. Sekarang dah bertukar ke tempat rawatan baru, kosong lagi. InsyaAllah raya-raya ni kalau sahabat-sahabat mai ke rumah saya, di sinilah tempat kita berehat. Bagi mereka yang datang daripada luar negeri Perlis nak bermalam di rumah saya, boleh bagi tahu insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.